Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya dan ahli kumpulan saya pada hari ini akan membincangkan mengenai isu pembalakan. Terdapat beberapa fakta mengenai isu pembalakan, antaranya di Sarawak. Sarawak telah mencatatkan kes pembalakan haram tertinggi iaitu sebanyak 93 kes dan 15 kes kesalahan hutan lain setakat 31 Julai 2020. Di Kuala Lumpur, sebanyak 76 kes pembalakan haram dan 274 kes kesalahan hutan lain di dalam negara telah diambil tindakan setakat 31 Ogos lalu. Di Sibu, pasukan penguatkuasaan ini telah menjumpai 7 longgok kayu balak yang sebanyak 717 batang kayu, balak pelbagai spesies dan saiz dipercayai telah ditebang secara haram. Di Pahang, sebanyak 7 kes kesalahan hutan membabitkan tindakan mahkamah oleh Jabatan Perhutanan termasuk 2 kes pembalakan. Konsep pembalakan. Pembalakan merupakan punca kepada kehilangan hutan simpanan di negara Malaysia. Dari segi definisi perhutanan, proses pembalakan dikenali sebagai proses logistik di mana kayu di tempat asal dipindahkan ke tempat seterusnya. Antara faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya pembalakan haram, yang pertama adalah kelonggaran penguatkuasaan undang-undang. Hal ini dikatakan demikian kerana negara kita mempunyai hutan simpanan yang subur dan mempunyai kualiti kayu balak yang tinggi. Ini telah menyebabkan penambahan isu pembalakan secara berterusan ke atas kegagalan penguatkuasaan undang-undang. Faktor yang kedua adalah faktor permintaan ramai. Kayu balak ini merupakan kayu yang berkualiti tinggi sehingga mendapat permintaan ramai di pasaran. Faktor ketiga adalah mementingkan keuntungan diri sendiri, iaitu dapat dilihat di sikap tamak dan mementingkan keuntungan diri tanpa memikirkan impak yang akan berlaku di atas negara kita. Antara nilai-nilai positif yang kita boleh peroleh daripada pembalakan ialah perkembangan bandar. Wujudnya sesuatu kawasan menjadi bandar baru. Perkara ini berlaku kerana pembalakan pasti akan mengeluarkan kos yang sangat besar untuk memastikan infrastruktur di kawasan penerokaan untuk pembalakan ini lengkap bagi memudahkan aktiviti pembalakan itu berlangsung. Seterusnya ialah peluang pekerjaan. Mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia sama ada secara langsung ataupun tidak langsung dalam sektor pembalakan. Kita akan dapat lihat aktiviti pembalakan ini juga mendapat permintaan yang tinggi. Seperti yang kita tahu, Malaysia ini memiliki hasil sumber bumi yang sangat berkualiti, iaitu kayu-kayan yang berkualiti tinggi, sering menjadi tumpuan dan juga mendapat sambutan. Yang buruk disebabkan oleh jenayah pembalakan ialah kepupusan flora dan fauna. Hutan perhutanan menjadi sasaran utama pembalakan haram. Hal ini kerana hutan merupakan pembekal sumber asli yang kaya dengan habitat kehidupan yang sering dicerobohi oleh pembalak haram. Disebabkan pencerobohan itu berlaku, terdapat banyak kehidupan dan kehidupan serta tumbuhan yang musnah disebabkan oleh pembalakan haram. Itu peningkatan suhu. Aktiviti pembalakan haram akan mengubah cuaca dunia dan lapisan rumah hijau akan terhakis. Akan menyebabkan berlakunya perubahan cuaca yang sangat ketara dan udara akan menjadi lebih panas dan menjejaskan kehidupan manusia dan serta kehidupan di muka bumi. Berlakunya hakisan tanah. Akibat penebangan secara berleluasa, keputusan sumber hutan akan terjadilah. Dan punca yang menyebabkan berlakunya kejadian fenomena alam seperti banjir lumpur dan juga tanah runtuh. Penebangan sememangnya dibolehkan tetapi perlulah dikawal dan juga diselir dengan cara yang betul, iaitu teori teleologikal dan juga teori kepribadian mulia. Bagi teori teleologikal, ianya memiliki maksud tertentu, iaitu merupakan nilai betul atau salah. Dengan aktiviti pembalakan haram ini, kita akan dapat tahu bahawa kita memang sudah maklum tahu bahawa ianya membawa kesan negatif. Dengan kesan negatif tersebut, tindakan akan dikenakan jika berlaku keburukan lebih banyak daripada kebaikan mengikut peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia. Bagi teori kepribadian mulia, ianya berkait dengan sifat peribadi, perangai dan juga ciri watak individu yang mulia.
Dengan sifat-sifat peribadi, sifat-sifat yang mulia itu dapat mengelakkan seseorang itu melakukan aktiviti haram. Kita mengambil pandangan ahli sejarawan seperti Aristotle. Beliau pernah berkata bahawa kepribadian tersebut dapat dimiliki melalui latihan dan mengamalkannya. Apabila sifat itu sudah sebati, isu pembelakan haram ini dapat dibendung dengan harapan yang tinggilah. Ianya juga secara tidak langsung dapat membantu kerajaan menjaga hasil bumi. Di sini saya ingin menjelaskan tentang teori deontologi. Teori deontologi ini ialah satu teori yang mementingkan sifat perlakuan atau ciri-ciri peraturan itu dalam menentukan sama ada nilai itu adalah betul ataupun salah. Akibat ataupun kesan sesuatu perlakuan adalah tidak dititikberatkan dalam teori ini. Sebagai contoh, ayat ini saya baca ialah kesan tanah runtuh dan banjir kilat yang semakin merisaukan di Malaysia adalah kesan dari tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembalakan secara haram hingga mengakibatkan kesan yang buruk berlaku. Teori sosiologi merupakan pengetahuan ilmu tentang sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat setempat. Menurut Max Weber merupakan seorang ilmuwan sosiologi. Sosiologi merupakan alat meninjau tindakan sosiologi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab dan akibat fenomena sosiologi yang berlaku. Dengan penyelesaian masalah. Pertama, kempen anti pembalakan. Kempen anti pembalakan ni boleh memupuk sikap penduduk setempat agar lebih bertanggungjawab, lebih berwawasan. Selain itu, melalui pendidikan. Contohnya untuk pelajar IPT boleh mengambil peluang untuk menjadi sukarelawan dan kemudian boleh memberi ilmu dan mendidik masyarakat. Seterusnya, boleh juga membuat lawatan sambil belajar di Jabatan Perkhidmatan dan Perhutanan Malaysia. Bagi sudut perspektif pula, dari sudut disiplin, hutan merupakan habitat bagi pelbagai jenis flora dan fauna. Hutan ini kaya dengan sumber bahan mentah yang boleh dimanfaatkan dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia seperti kayu kayan, rotan, buluh dan juga yang sama waktu dengannya. Hasil hutan yang kaya ini merupakan punca-punca makanan, perlindungan, bahan api dan juga perubatan asas untuk manusia. Apabila kegiatan pembalakan dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang hanya disebabkan mendapat permintaan tinggi untuk kayu balak, ianya telah memusnahkan spesies tumbuhan dan haiwan yang lain. Contohnya, apabila pokok balak tumbang, ia secara automatik akan menyebabkan binatang-binatang yang hidup di kawasan tersebut menghadapi ancaman kepupusan. Dari sudut agama Islam pula, tidak dinafikan penciptaan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam kehidupan manusia. Selain itu, haiwan dan tumbuhan dicipta untuk memelihara kelestarian ekosistem alam sekitar. Islam sangat menitikberatkan penjagaan alam flora dan fauna ini kerana kewujudan atau terciptanya kedua-dua makhluk ini memiliki peranan dan juga sumbangannya terhadap manusia. Perkara ini jelas dapat dilihat daripada penggunaan nama haiwan dan tumbuh-tumbuhan dalam surah Al-Quran seperti surah Al-Baqarah, Al-Ankabut dan sebagainya. Penggunaan nama-nama surah ini telah membuktikan bahawa Islam sangat menitikberatkan penciptaan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kekuatan melalui kempen anti pembalakan telah memberikan kepentingan kepada penjagaan ekosistem apabila menghadapi perubahan cuaca. Ini juga telah mengurangkan suhu bumi, mengurangkan kepupusan flora dan fauna dan juga sumber semula jadi. Melalui pendidikan, masyarakat kita dapat menjadi bahawa pembalakan haram telah memberikan impak yang serius kepada masyarakat ataupun negara. Kemudian masyarakat juga dapat memberikan kepentingan dalam memelihara dan juga memelihara alam sekitar. Justru dapat mengurangkan pencemaran udara ataupun pencemaran lain. Akhir sekali, melalui lawatan sambil belajar ke Jabatan Perkhidmatan Malaysia dan Jabatan Perhutanan telah dapat mengetahui keluasan hutan yang tinggal di Malaysia. Kelemahan melalui kempen. Segelintir pihak yang tidak dapat menerima perkara yang disampaikan kerana mereka mempunyai pandangan yang berbeza dan seterusnya membawa kepada penambahan jumlah orang yang tidak bersetuju. Kelemahan melalui pendidikan. Pendidikan pada zaman kini tidak begitu menitikberatkan berkaitan dengan alam sekitar, terutama sekali berkaitan dengan pembalakan.
Kemudian pelaksanaan aktiviti lawatan sambil belajar ke Jabatan Pendidikan Malaysia dan Jabatan Perhutanan. Kelemahan mereka memerlukan peruntukan dan penyediaan yang banyak. Jadi mereka akan menghadapi kesulitan untuk bersetuju membenarkan lawatan diadakan. Rumusan ataupun konklusi. Kajian isu etika pembalakan di Malaysia ini haruslah diperhatikan dengan lebih peka dalam meneliti arus kemodernan pada abad ke-21 kini. Etika menunjukkan sesebuah masyarakat atau individu itu merupakan seorang yang memiliki ketabadan dalam hidup. Antara puncak isu pembalakan ini berlaku disebabkan oleh keinginan yang tinggi untuk memiliki keuntungan bagi kepentingan diri sendiri sehingga melakukan aktiviti pembalakan secara haram. Justifikasi. Daripada isu etika yang telah dibincangkan dalam tugasan ini, jelaslah bahawa etika sangat penting untuk diamalkan dalam kehidupan harian kepada semua lapisan masyarakat kerana ia mampu mempengaruhi pelbagai jenis aspek terutamanya ke arah yang lebih positif. Kekuatan yang dapat dilihat daripada isu pembalakan di Malaysia adalah menyumbang kepada pembukaan bandar baru. Selain daripada itu, masyarakat juga dapat meningkatkan taraf hidup kerana mempunyai peluang pekerjaan. Negara pula dapat memperoleh manfaat dari segi pungutan hasil cukai, nilai mata wang yang meningkat dan juga pembentukan imej dan pembangunan negara yang positif.